Okey, tengok Oh, dia ada kaitan dengan korang belajar masa Form 3 kalau kau ingat ada bab pengurusan kewangan tu. Kepenggunaan. Okey, so perancangan dan pengurusan kewangan. So pengurusan kewangan melibatkan 5 langkah. Okey, langkah pertama menetapkan matlamat kewangan. Okey, langkah pertama. So matlamat kewangan yang ditetapkan mestilah mengikut keutamaan dan spesifik. Menetapkan matlamat kewangan dengan menggunakan konsep SMART. Nanti kita akan tengok SMART tu benda apa. Okey. Sabar. Ni Mac. Okey, matlamat kewangan boleh ditetapkan untuk jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Okey, contoh matlamat korang pada jangka masa pendek adalah periksa akhir tahun. Matlamat korang jangka masa panjang periksa SPM. Okey. So, seterusnya kita menilai kedudukan kewangan. Butiran yang diperlukan untuk menilai kedudukan kewangan adalah aset dan liability. Aset tu adalah apa ni korang punya, bukan duit, harta lah. Liability adalah hutang. Emas tu aset. Emas tu aset. Ya, zaman sekarang banyak orang jual emas. Hati-hati sikit. Tak semuanya emas bila ada. Sekarang ni dia datang dulu dia pernah datang sekali masa kegawatan ekonomi. Bila datang kegawatan ekonomi bolehlah belilah emas. Korang kena tahu, kena ada ilmu. Kau nak beli emas tu korang kena ada ilmu. Sebenarnya dah kaji emas tu, kau beli emas untuk emas yang kau pakai tu kan. Sebenarnya kalau korang beli dan jual balik dia ada susut nilai semua. Sebenarnya korang cuma bukan dapat keuntungan pun yang nyata. Tapi sebenarnya korang dapat trend yang baru. Kalau emas yang kau pakai lah. Jual emas yang kau pakai. Emas yang pelaburan ni, korang kalau nak simpan, kena simpan dalam suatu tempoh yang sangat lama. Kalau korang jenis nak keluar duit, tak boleh lah. Tak sesuai lah simpan emas. Jadi maksud saya jongkong emas ni disimpan untuk disimpan. Tapi kalau orang jenis nak pakai sekejap, tak sesuai. Macam saya tak sesuai. Sebab tu saya pernah simpan emas. Tapi saya jual lah semua. Saya tak sesuai. Okay, so saya lebih suka cash. Okay. Emas saya lebih suka fizikal. Emas fizikal tu maksudnya dipakai lah. Emas yang dipakai oleh teacher dan anak-anak saya lah. So macam saya lebih suka macam tu. Okay. Okay. So tu adalah aset. Liability adalah hutang lah. Okay, mewujudkan pelan kewangan. Menyediakan pelan kewangan pada setiap bulan. Okay, pelan kewangan tu maksudnya apa yang korang nak gunakan duit pada setiap bulan? Bayar. Okay, korang tak tahulah, tapi parent korang dia mesti fikir nak bayar bil elektrik, bil api. Zaman dulu tak ada bil internet. Sekarang dah ada kena bil telefon. Bil Unify. Kan? Dah telefon Unify pula. Macam saya tak ambil Unify sebab saya fokus pada saya punya plan tu, plan handphone saya. Sebab dalam plan handphone kita ada hotspot. Sebab tu kalau nak pakai plan handphone tu, kau tengok kat tempat korang, nombor apa paling kuat? Nombor apa paling kuat? Kuatlah nombor tu, line paling power lah kat situ. So kau pakailah line tu dan belilah handphone yang mempunyai hotspot yang coverage kuat. Maksudnya kau duduk bilik ni kat sana pun dapat detect. Tak perlu dah. Kalau tidak, sampai 2 bil kau kena ada. So, bila plan tu, korang punya plan tu, contoh teacher punya plan handphone, plan postpaid teacher, unlimited. So, saya akan sekarang teacher punya plan tu unlimited, so kena handphone lah. Saya pastikan handphone tu hotspot dia kuat, supaya boleh guna sampai 3-4 handphone. So, dia jimat lah. Saya tak perlu pakai Unify. Macam sekarang yang korang tengok recording tu, semua saya pakai plan Digi. Saya tak promote Digi. Sebab tempat saya kuat Digi. Okay. So test lah. So cara saya jimat macam tu. Tapi saya tak pakai Unify. Jadi nanti kena bayar bil lagi. Okay. Melainkan. Unify ni diperlukan bila korang ada memerlukan kerja yang berat. Memang perlukan Unify. Unify tu maksudnya, tapi Unify pun sampai satu tahap dia kerja slow juga. So
Risiko lah. Okay, risiko. So sebenarnya ada banyak cara untuk korang berjimat. Itulah pelan kewangan yang kita panggil. Dia semua ni semua kau nak ada. Payah. Okey, baca contoh ambil Unify. Kan dia Unify ada TV kan. Tapi sekarang ni mana orang tengok TV kat rumah? Rugilah. Dulu pun saya ada Astro. Sekarang tak ada orang pun tengok kat rumah. Anak yang Kalisha pun tak tengok Astro. Dia sibuk dengan handphone juga. Jadi sepotong lah. Pakai main TV. Dah tak tengok lah. Tak apalah, tak dapat channel EPL pun tak apalah. Kan sekarang semua ada Soka, tekan. Langgar Soka tengok. RM5 ke bayar dapat tengok match tu je kan. Cara berjimat. Itu cara berjimat. Tapi kalau kita ada duit lebihan, tak ada salah. Okey. Sekarang ni zaman yang banyak benda kita kena jimat. Okey, tu pelan kewangan. Okey, pelan kewangan juga. Contoh kalau kita nak beli barang. Kita ada set. Kita punya barang beli dalam sebulan RM500. RM500 keperluan rumah. Makan, minum. RM500 contoh. Okey. Kalau ada contoh korang beli barang-barang yang susah nak naik harga, barang-barang contoh shampoo, sabun, barang tu biasa statik harga. Biasa statik, Pampers, dah okey kan. Okey. Apa barangan perempuan, faham biasa barang-barang tu tak naik harga pun, susah nak naik harga. Sebab biasa bukan barang makanan. Tapi ya, kalau barang makanan ni jajan dia biasa tak naik harga. Mami. Kan sebab jarang orang makan. Mana orang makan mami tu hari-hari? Twisties. Kau makan hari-hari. Bangun pagi terus sarapan mami twisties. So dia benda tu dia beli bila kau ada lebihan kewangan. Okey, lepas tu kita bagi pelan kewangan. Okey, beras. Kan isu sekarang beras. Okey, macam mana pelan kewangan tu? Macam saya punya style pelan kewangan. Bila saya dah beli, ada lebih lah. So saya kena tengok. Sekarang beras ada beras import dengan beras yang naik beras import lah. So sekarang ni beras tempatan susah nak dapat. Ya, susah nak dapat. Sebab tu kita kena cut apa yang perlu di-cut. Sebab yang penting lah makanan. So saya akan macam saya memang sejenis pergi Lotus. Jadi sejenis ke kumpul point. Point, kan ada point. Saya beli kalau siapa pernah tengok saya beli dengan teacher scan. Kan dia Lotus dia ada apps yang kita boleh scan. Bayar terus tunjuk tu je. Bayar terus. So claim point tu latest saya punya point Lotus tu sampai 8,000. So total 8,000 point tukar pada RN dapat RM40. So RM40 saya sebab apa? Saya belilah beras import. Nampak? Saya tak guna cash, saya guna point tu untuk beli beras import. Sebab beras tak ada, tapi beras import pun janganlah kalau kau pergi pasar dia susu ni loh je kan. Janganlah kau pergi tengok, yang paling mahal lah aku nak beli. Agak-agak lah kau tengok mesti. Contoh kalau sebagai contoh Lotus lah. Lotus ni setiap minggu, setiap bulan dia ada beras import yang ada promotion. Yang di bawah harga. Kalau kau tengok beras import semua RM40 ke atas. So saya carilah yang bawah 30 lebih. Sekarang ni masalah korang ni, masalah kita ni sebab saya dah biasa makan beras Pak Izzah. Saya nak makan beras Pak Izzah. Sekali dia naik tak boleh hidup. Sebab dah terbiasa makan beras tu je. Sebab tu kena test. So korang ada beberapa pilihan. Macam saya dengan teacher ada beberapa pilihan beras yang kalau ni naik tukar ni naik tukar ni. Nampak? Tapi nanti dia akan stabil balik. Macam minyak itu. Telur contoh. Telur tak. Kau sanggup kalau ada jualan rahmah tu pergi beratur main banjar. Pergilah beratur main banjar kat Segi. Esok pergi. Lepas subuh terus tidur. Terus pergi. Ataupun malam bawa tilam. Mesti panjangnya. Sanggup. Tapi ada orang sanggup. Tak apalah. Tapi saya tak nak. Sebab saya nak menunggu sejam, 2 jam, saya boleh buat macam-macam. Jadi saya punya ingat, kita beratur, ada orang dia ada masa untuk beratur. Ada orang dia tak ada masa untuk beratur. So macam itulah maksudnya. Sebab tu saya kata tadi, ikut orang lah. Okay? Tu pelan kewangan kita berbeza-beza.
Tapi kalau kita nak berjimat, macam tu. Okey. Okey, tu cerita menyediakan peluang kewangan. Lepas tu butiran diperlukan untuk mewujudkan peluang kewangan ialah pendapatan dan pembelanjaan. Sebab ingat dulu ada satu budak tuition semak dia selalu dia ada buku log. Bapak dia gaji dia lock. Berapa? Bapak dia gaji. Mak dia tulis. Bayar tuition, bayar ni mak dia tulis. Berapa tarikh mak dia bayar yuran tuition mak dia tulis. Kan? Dia mak dia tulis. Masih ingat sampai ke satu hari duit tu tak sampai kat setengah teacher. Mak dia tanya setengah teacher kenapa tak bagi resit lagi kan? So setengah teacher kata mana ada anak akak bayar. Tapi akak nak bagi duit. Betul kan? So mak dia tanya, mula-mula budak anak dia tu cakap, dah bagi. Kalau saya ada duit kat saya ada ni, kat saya dah rekod. Masalahnya memang tak ada check balik semua. So tak ada. Lepas tu mak dia tanya sekali lagi. Rupanya duit tu dia pergi main PS dekat kedai dulu kat Palawan dulu kedai. Dia pergi habiskan RM70. Kau rasa macam mana? Saya dapat tak duit tu? Saya tak dapat lah duit tu. Dah pelan kewangan parent dia kata 2,000, gaji 2,000 habis kan. Tak payah jual tu macam mana? Terpaksalah sehalalkan. Sehalalkan kat mak dia, kat anak dia tak. Betul lah, sehalalkan kat mak dia lah. Yang menghabiskan duit tu anak dia kan. Sehalalkan lah mak dia, takkan saya nak salahkan mak dia. Anak dia salah. Anak dia tak pernah minta maaf lagi dengan teacher sampai ke hari ini. Tu kes pertama. Ada dua kes. Tu laki. So semua orang perempuan. Sama juga. Dia ni, lepas tu mak dia cakap, dah bagi duit. Sepanggil dia kat bilik office. Kau ni, duit tu kau buat apa? Panggil mak dia. Mak dah bagi duit lah. Depan mak dia mengaku lah, depan mak cakap kat mak. Dah bagi duit. Kita cakap kat mak, ada Al-Quran kat depan. Cakap kat mak yang kau dah bayar juga kat tuition, kat setengah teacher. Terus tak berani. Terus kata dia ambil duit tu. Dia ambil apa duit tu? Dia buat apa? Tak. Dia beri top up dengan apa tau, beli barang macam kecantikan. Mak dia nangis lah. Depan setengah teacher. So, dia dapat duit tak? Kena halalkan lagi. Kan? Tak ada siapa kesian kat situ. So, kena kesian orang. Itu dua kes yang tercipta lah. Yang lain-lain tak apalah. Tu je. Tapi budak tu masa tu dia form 2 ke form 2 dia naik form 3. Naik form 3 saya pecat. Berhentikan dia terus. Berhentikan terus. Tak boleh dah. Saya tak nak lah. Tak nak dah terima. Sebab saya bagi syarat, saya boleh halalkan apa yang kau buat kat saya kan. Dengan syarat belajar sekian. Tapi dia tak capai, dia tak save, dia berhenti lah. Ada attempt lah mak dia nak masukkan balik, tapi saya tak bagi dah. Macam best korang. Dah kisah lama. Tak. Tu best. Jap. Ya. Best. Kalau form 5 kot. Form 5. Terpaksa lah buat macam tu. So lebih, kalau dia buat lagi, susah kan. Bukan sesusah, mak dia susah. Saya tak apalah kan. Biasa dah ni menghalalkan ni. Menghalalkan kat korang jangan harap dah. Tapi budak tu dia minta maaf lah kan. Yang lelaki tu lah. Okay. So tu contoh. Okay. Tak benda-benda yang sebab tu sejak daripada hari tu lah dengan teacher tukar yang mood bayar tu boleh bayar online. Okay, nak memudahkan korang. Tapi dengan teacher bayar online tu suruh transfer lah kan. Rupanya ada juga yang pergi bank masuk mesin ATM. Ada kat sini. Kalau contoh kat sini, kalau parent korang pergi mesin ATM masuk duit tu, baik, tak payahlah, bagi je kat saya dengan teacher daripada kau pergi bank
Kadang kat bank kadang kena batu kan. Bila tengok ada macam mana bisa nanti tahu? Adalah dekat rekod bank tu ada deposit machine. Ada sepunya akaun detail tulis. Oi, orang buat kerja sendiri ni dia kena ada akaun yang detail. So saya check dia bayar kat mana, pukul berapa, bank apa. Semua detail boleh tahu. Itu penting. So hari-hari saya akan check, hari-hari saya akan check. Okay, itu orang yang kerja sendiri dia kena check hari-hari. Sebab tu kadang dalam bank, contoh saya suka contoh Maybank, saya suka Maybank, dia notification, dia orang bayar pop dia naik, macam CMB tak ada. Okay, so melaksanakan pelan. Okay, bila kita dah buat pelan kewangan, kan? So contoh kita ada pelan kewangan pada satu masa nanti kita nak beli motor, kan? Motor kan, nak berapa banyak kumpul duit nak ni kan, nak beli motor NVX, nak beli X-Max, nak beli T-Max kan. NMAX, NVX tak nak. Kan mahal. Okay, so lepas tu bersedia mengubah pelan kewangan jika perlu. Contoh pada waktu tu tiba-tiba bil elektrik naik. Kerajaan naikkan bil elektrik, dah kena ubah pelan kewangan. Mungkin bulan tu kena banyak makan Maggi ataupun berpuasa. Untuk dapatkan apa yang kita nak. Lepas tu mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, bila korang dah sampai satu tahap tu, korang akan tengok, boleh tak capai? Okey, saya bagi contoh. Dulu masa dulu saya dengan teacher kerja. Saya dengan teacher tu kerja, saya kerja dengan masa tu Tesco lah. Tesco saya dua kerja kat dua tempat. Malam saya kerja dengan Tesco, siang saya kerja dengan UiTM. Saya tak tidur lah. Gila kan? Teacher kerja dengan Nestle. Kerja dengan Nestle. Waktu tu saya dengan teacher dah buat part time tuition. Sabtu Ahad je. Okay. So plan saya dengan teacher waktu tu, kalau saya dengan teacher capai capai pendapatan 4,000 waktu tu. 17 tahun lepas. Capai 4,000 waktu tu. Berhenti. Niat je. Masa tu niat. Sebulan baru capai. So kena ni, sebab itu dah jadi niat. Orang kena berhenti lah, berhenti. Sampai 4,000. Lepas tu dah berhenti. So teacher masih kerja dengan Nestle. Sayanglah nak tinggalkan Nestle yang buat Nescafe. Teacher kerja bagi Nescafe. So hari-hari lepas tu saya dah buat tuition hari biasa. So 3 sampai 4.30. 4.30 tu saya keluar pergi ambil teacher lah. Lepas tu malam sambung lagi tuition. So 4.30 sampai pukul 6 tu time untuk saya ambil tuition. Sekarang kan 3 sampai 6 kan, buat full time. So lepas tu lepas tu dah ni target. Cakap kat teacher. Okay lah, kalau kita dah capai pendapatan sekian-sekian, cakap dah. Sekian-sekian, okay, berhenti full time buat tuition. Sampai sebulan lepas tu. Allah uji tu. Kau tak buat, aku dah bagi, kau tak buat, kau siap. Sampai so, kita dengan teacher full time lah, dah 17 tahun dah. 17 tahun. Yes, masa PKP itu jatuhlah sikit, jatuhlah. Pendapatan semua akan jatuh. Sebab tu masa okay. Ni yang kau tak tahu. Orang buat bisnes ni, masa dia dapat banyak, patut tak dia belanja dengan banyak? Masa dia dapat banyak lah, dia kena simpan dengan banyak. Sebab dia tak tahu masa bila dia jatuh. Masa PKP tu, masa ramai orang jatuh, orang tak boleh meniagakan, macam-macam orang ni. Macam-macam orang punya komplain lah apa kan, masa PKP tu. Kan, tak boleh meniaga goreng pisang, tak boleh jual lah, tak ada pendapatan, tak pergi masa malam lah apa-apa. Masa tu saya ingat pendapatan setengah teacher kurang hampir lebih separuh. Tapi sebab setengah teacher dah ada saving semua sebelum tu. Itu pelan kawan dah saving masa 20 hingga 2021. Masa tu dah ada saving. So waktu 2021, tahun 2020 tu, 2019 dan 2020 tu, sebabkan ada saving tu, harga rumah drop waktu tu. Waktu usaha punya pendapatan turun, tapi sengaja kita beli rumah dekat Kelang. Dapat beli rumah. Tu dapat lagi beli sendiri. Nampak cara kita orang bermain. Sebab kita ada saving, beli sendiri lagi.
So rumah tu dua-dua sudah sewakan. Sekarang harga rumah dah naik. Siapa untung? Kita untung. Nampak? Sebab kita saving awal masih banyak. Masa jatuh, kita masih ada. Kita masih ada pendapatan. Ingat tak online semua kan? Tapi kau ingat tak yuran korang pun seturunkan? Ingat tak? Kan? Tak ada, tak apa, jangan risau. Kau tak menangis pun. Kita okey. So, waktu tu setengah dia beli rumah. Sebab rumah jatuh. Tu beli. Beli 2 biji. Percaya tak? 2 biji rumah sebayar tu 1,000 je. Gelap gelap. 1,000 je. Sebab PKP ni pasal. So, take advantage. Agak jahat lah bahasa ni. Take advantage mengambil kesempatan di atas kesusahan orang pada waktu itu. Dah, siapa suruh kau masa senang kau tak berjaga-jaga? Kan? Tu pelangkuangan. Kita sebab kita ni lah. Waktu tu. Macam TV kat rumah lah. TV kat rumah sebeli waktu orang tu banjir. Dia perlukan duit. Sebeli lah TV. Smart TV. Smart TV kan harga ribu-ribu kan. Dia dapat harga 600 ke. Dia baru beli 3 bulan. Habis dia nak duit ke tidak? Dia jual banyak tu saya ambil lah. Dia jual bukan saya offer. Kan nampak macam jahat, aku yang jahat. Padahal dia yang offer, dia nak duit je tak apa bang, 600 sikit. Ambil lah. Kan? Kita grab lah sebab kita mampu pada waktu tu. So saya dah hadir lah. Sekarang orang harga rumah dah naik. Orang baru sebut nak beli rumah. Yes. Kompasan, kalau kompasan, kau tengok semua yang siapa yang dah tu selama dengan Senang Teacher. Pasal tak? Senang Teacher nak balikkan yuran ke asal, saya ambil tempoh yang lama, dekat setahun. Pasal tak? Kan? Sebab saya nak pastikan semua yang tuition dengan saya ni, parent korang pun dah stable. Baru saya slow-slowly. Pasal tak? Tapi tak ada siapa perasan macam Senang Teacher kan, yang hilang pendapatan bahagian. Kan. Tapi nampak, tapi tak, itu tak ada masalah. Tapi sebenarnya saya nak cerita kat korang macam mana korang boleh survive pada waktu itu. Sebab tu nanti bila korang bekerja, gaji korang 3,000, janganlah korang banyak buat hutang. Bila jatuh ke debuk, habis. Betul, itu pengetahuan korang, dunia ni akan jatuh ekonomi lebih kurang 10 tahun sekali. So itu 2020 kan. Expect. Last 98-97. Lepas tu 2008 ada masalah ekonomi sikit waktu tu. Lepas tu sepatutnya 2018 tapi dia enjak sikit 2020 COVID. So expected 2028 hingga 2030. Itulah. Kita tak jangka. Benda tak jangka kita kena bersedia lah. Sebab tu simpanan tu penting. Pelan kewangan tu penting. Okay. Orang buat bisnes ni, dia pantang. Dia dapat dia banyak je, dia nak beli kereta besar. Dia buat hutang lagi lebih besar. Tak. Senang Teacher tak. Senang Teacher kekalkan hutang pada tahap yang sama. Okay. Tu kita panggil pelan kewangan. Tu dia adakan bab ni. Percaya tak korang, orang-orang yang muflis kat Malaysia paling banyak ialah bangsa Melayu. Okey, mengkaji semula, lepas tu memastikan aliran tunai sentiasa positif. Okey, bila aliran tunai negatif? Macam mana aliran tunai itu negatif? Okey, bila korang kerja, ada tempat kerja ni bagi OT. Kadang-kadang ni korang ni kerja, contoh, gaji basic 2,000. Tapi bila korang OT jadi 3,000. Okey, dengar. 3,000 tu disebabkan gaji korang 3,000, 1,000 tu korang beli Honda.
Honda Civic yang baru. Kau, abang kau City. City yang baru kan. Okey, downgrade tu. Okay. So, bayar 1,000 sebulan. Okey, dengar Pak, COVID. Boleh OT tak? Waktu tu company dia tak pecat orang, dia akan bagi gaji basic. Belanja korang pada waktu itu, okey, 2,000. 2,000 tu makan, minum, bil api, bayar rumah, 2,000. 2,000 kan? 1,000 yang OT tu kau kena bayar kereta kan? Lepas tu COVID tak dapat 1,000. Kereta macam mana nak bayar? Itulah yang berlaku pada waktu tu. Sebab orang punya duit OT tu untuk bayar benda lain. Itu salah. OT tu anggapkan dia lebihan kewangan. Cuti ke? Simpan ke? Itu. Tapi kebanyakan orang kita ni banyak salah. Jadi kalau macam tu OT dah tak boleh OT? Dah. Tu dia takkan nak serahkan rumah tinggal mana? Jadi serahkanlah kereta. Okay. Sebab tu ada setengah pilot dia gaji besar tapi dia pakai Azia je. Pilot berkenaan dia survive. Walaupun kena berhenti. Dia survive. Pilot kan kapal terbang kan tak boleh terbang. So dia berhenti kapal terbang ni tapi dia boleh survive. Dia sebab kereta kecil Nampak macam mana survive. Itu salah contoh pengurusan kewangan yang tak betul lah. Penggunaan kursi. Okay. Itu contoh, maksudnya korang punya hutang dan pembelanjaan mestilah di dalam gaji korang, bukan termasuk OT. Faham? Okey, orang yang kerja government, dia ada allowance. Dia ada allowance perumahan, allowance tu kan, allowance tu. Contohlah, dia duduk Sabah. Dia pergi Sabah, dia ada allowance lagi. Bayangkanlah dia kena pindah ke Semenanjung. Allowance tu semua tarik. Bayangkan allowance yang kau gunakan tu untuk guna bayar kereta ke apa. Dah tak dibayar. Sebab tu gaji asas, gaji itulah kalau kau nak buat hutang ke belanja. Allowance ni adalah lebihan kewangan. Itu contoh. Okay. Orang yang buat bisnes pula, katalah pendapatan dia 10,000. Dia tak boleh anggap pendapatan dia 10,000. Dia kena anggap 5,000. 50%. Supaya 5,000 lagi tu lagi lebihan kewangan. So hutang dia mesti dalam lingkungan 5,000. Sebab tu kalau dia jatuh pendapatan dia pun, dia masih boleh survive sebab dia dalam 5,000 lagi. Faham? Sebab tu saya cerita tadi yang masa PKP tu sebenarnya kita masih boleh survive. Sebab kita punya hutang masih diparas pendapatan. Ramai orang tak boleh sebab itulah. Sebenarnya kau kerja sendiri ataupun kerja makan gaji ke, tak ada masalah. Yang penting ialah macam mana korang menguruskan kewangan. Sebab tu ada di kalangan parent korang, ada kat sini ada parent ada di kalangan korang ni lah. Ada seorang parent di kalangan korang ni. Dia pasti akan bayar lebih kat tempat tuition center. Jadi duit tu saya akan gunakan untuk apa, beli-beli jabatan. Memang banyak pahala lah budak tu. Ada kan korang ni. Tak payah cerita, tak boleh, tak baik. Tak bagus cerita. Okey, so membantu mencapai matlamat kewangan. Okey, apa yang saya dah cerita tadi, mengubah matlamat kewangan jika matlamat tidak realistik. Tak realistik. Kan? Dengan pendapatan bulanan yang diperoleh. Okey, katalah Safi, dia sedar dah pakai NVX. Tiba-tiba nak pakai XMAX. Apa hal? Kau nak pergi sekolah je kot. Kan? Tak sempat nak pulas, dah sampai. Jadi tak ada keperluan lah kan? Tak perlulah beli. Tapi tak salah kalau kita ada lebihan kewangan. Okey, contoh. Baru je berdua. Contoh korang kahwin. Baru lelaki perempuan kahwin. Kan? Lepas tu nak pergi beli MPV. Apa hal kau beli MPV? Alah, nanti senang nak bawa mak dengan ayah. Balik kampung pun 3 bulan, 4 bulan sekali. Nampak? So, pelan kewangan dia beli je lah kereta kecil. Kalau kata esok nak balik kampung, nak bawa mak ayah jalan-jalan, sewa.
Ha. Betul, ada orang buat macam tu. Dia duit banyak, tapi kereta kecil kat rumah, balik dia pakai Velfire, sewa. Ada yang second buat macam tu. Itu jimat. Sebenarnya sewa tu jimat. Sebab dia tak perlu bayar bulan-bulan. Dia bayar sekali. Okay. Sebab nanti kalau dia 13 kali dia balik kampung, kereta besar dia duduk je kat rumah. Rugilah tak guna. Kan? Rugilah tak guna. Okay. Okay. Ada je. Adalah sedap sikit duduk dalam jam. Sedaplah sikit duduk dalam jam. Lepas tu sakit otak hujung bulan nak bayar. Okey, tapi tak salah bila ada kewangan lebih. Okey, so kita tengok apa masuk smart tu, smart. Okey, smart yang pertama khusus menentukan matlamat kewangan yang ingin dicapai dengan wang yang dimiliki. Dengan wang yang dimiliki, bukan wang orang lain. Bukan pinjam mak bapak korang. Bukan pinjam atuk nenek korang. Kan? Jam 1, lepas tu nak minta balik, jenuh mengemis. Dengan teacher memang kedekut. Adik-adik pun kita tak bagi. Sebab dah pernah kena. Kan? Kata jam 1, tu tunggu. Tengok dia pergi, boleh pergi jalan-jalan. Boleh pergi apa jalan-jalan jauh-jauh, naik flight semua kan. 100 aku tak bayar-bayar. Tu tak nak bagi dah. Tak nak bagi dah. Lantak lah. Benjang 100 sebab anak tak, kita kat luar ni, tolong bagi kat anak aku. Tolonglah, anak aku tak ada belanja. Tak ada, lantak kat kau, anak kau puasa. Nak dapat balik ni susah. Dengan teacher memang kedekut sikit lah bab tu. Tapi tak adalah kedekut. Kalau kedekut kau masak, janganlah sebab saya tak belanja cendol kau orang tak kedekut. Kan? Itulah tutup baik. Patut nanti korang siapa nanti pergi tulis, tutup terus bawah tu. Teacher siap mesej adik-adik dia. Tulislah terus kat depan tu, tutup terus. Saya ada tanya adik-adik dia lain yang tak berniaga ke akan buka. Ada problem sikit. Tak nak mungkin masalah keluarga tu. Nantilah kita orang berbaik balik, kita beli cepat-cepat. Sekarang saya tak pasal kau cakap lah. Okay? Ya, bisnes keluarga ni nampak problem je. Kau pergi kantor kain rentang, kau tulis kat situ, kalau tak buka esok aku bakar. Aduh, okey. So boleh diukur menulis jumlah wang yang diperlukan untuk mencapai matlamat. Katalah gaji kau 2,000, kau boleh tuliskan matlamat kau 3,000. Okay. So boleh dicapai. Mengetahui jumlah simpanan yang diperlukan daripada jumlah pendapatan bulanan untuk mencapai matlamat kewangan. Katalah gaji korang boleh beli Azia, tapi korang punya matlamat nak beli Mercedes. Tak boleh lah kan, salah lah. Okey. Realistik. Realistik tadi mengkaji matlamat dengan teliti dan membuat analisis tentang cara mencapai matlamat tersebut. Tempoh masa. Kan? Ya, kita boleh capai nak beli Mercedes tu. Mungkin korang boleh buat matlamat tu 30 tahun akan datang. 30 tahun akan datang. Janganlah gaji 2,000, matlamatnya 5 bulan lagi aku nak pakai Mercedes. Okey, tak kenalah kan? Okey, tak kena. Okey. Tu masuk tempoh masa. Okey, so langkah menyediakan bajet peribadi merujuk pada matlamat kewangan, membuat anggaran pendapatan bulanan, menyimpan sekurang-kurangnya, ni nampak penting. Menyimpan sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah pendapatan bulanan sebagai simpanan tetap. Simpanan juga dibuat untuk dana kecemasan. Nampak? 10% gaji 2,000 simpan 200. Gaji 3,000 simpan 300. Gaji 5,000 simpan 500. Saya dulu masa dengan teacher belum ada anak,
gaji kita orang kita simpan 70%. Sebab kita orang tak ada lagi anak. Masa tu tak ada lagi. Sebab tu kan saya pernah ingat tak saya cerita dengan korang, supply pergi Vietnam, supply pergi Indonesia, supply pergi umrah, boleh fly tu yang saya simpan dia tu dulu. Nampak? Kan? Ini korang nanti esok kahwin ataupun baru kerja, terus gaji habis. Lepas tu kahwin, buat loan. Nak kahwin buat loan. Nak sewa, sewa mahal kot, 20k. Loan kena buat 50k lah. Baru meriah. Ni nak bagi berkat. Takkan kau nak bagi cikidis je? Cikidis. Cikidis tahu tak cikidis? Kan? Mestilah nak bekas cantik. Kan? So okey, contoh maksudnya pelan kewangan yang betul. Okey, so membuat anggaran untuk pembelanjaan tetap, anggaran untuk pembelanjaan tetap, membuat anggaran untuk pembelanjaan tidak tetap, menentukan pendapatan lebihan ataupun divisi. Okey, jom kita tengok soalan nombor 1. Kena pasti matlamat kewangan berikut mengikut konsep SMART. Encik Lim ingin mengumpul 1,800 untuk suatu percutian di Pulau Langkawi. Nampak? Dia nak pergi Pulau Langkawi tapi dia kumpul duit dengan keluarganya dalam masa 9 bulan. Dalam perancangannya dia nampak, dia plan kewangan dia 9 bulan nak kumpul duit. Dalam perancangannya dia akan menyimpan 200 sebulan daripada pendapatan 2,000 untuk mencapai matlamat kewangannya. Boleh tak dalam masa 9 bulan dia simpan 200, dia dapat duit 1,800. Boleh tak? Boleh lah kan. Kalau dia kata 8 bulan tak cukup lah 1,800 kan. Sebab 8 kali 2 baru 1,600 betul. Nampak? Maksudnya dia boleh capai. So, kalau kita guna konsep SMART, S2 maksudnya khusus. Spesifik. Apa yang spesifik? Sebab dia simpan dia menyimpan 1,800 untuk pergi bercuti bersama keluarga. Kalau dia kata disimpan 1,800, tak spesifik. Dia tak tahu nak guna duit itu untuk apa. Yang kedua, M. Boleh diukur. Menyimpan 200 setiap bulan selama 9 bulan untuk mencapai matlamat. Katakanlah dia menyimpan selama 9 bulan untuk mencapai matlamat. Spesifik ke tidak? Dia tak tulis berapa jumlah duit kan? Kena nyatakan berapa jumlah simpanan dan masa yang diperlukan untuk simpan duit itu. Yang ketiga, attainable ataupun boleh dicapai. Dia boleh menyimpan 200 daripada pendapatannya. Maksudnya, dia gaji 2,000, dia simpan 200. Dia boleh tak? Dia gaji 2,000, dia simpan 3,000. Itu maksudnya attainable lah. Okey. Okey, 200 adalah R, realistik. Ini realistiknya. 200 adalah 10% daripada pendapatan bulanan. Kan dia cakap pendapatan bulanan kalau nak simpan 10% kan. Itu kita panggil realistik. Di tempoh 9 bulan cukup untuk simpan 1,800 dengan simpanan bulanan 200. Sebab dia kata tadi 1,800. Boleh tak 9 bulan dicapai dengan simpan 200? Boleh tak dicapai 1,800? 9 kali 200 sama dengan 1,800. Jadi boleh. Okey, jom kita tengok soalan. Okey. So soalan seterusnya, Puan Fatimah wants to buy a laptop. Komputer riba yang baru untuk anak dia. Anak dia ke? Dia lah nak cakap anak dia. So, dia nak simpan 3,000 dalam masa 6 bulan. Dia simpan dalam tempoh 6 bulan. Maksudnya kalau 6 bulan dia kena simpan berapa ratus tu? Tu pun nak bahagi 500 dah. Tu pun nak pakai kalkulator. Okey, dia akan menyimpan 500 sebulan. Okey.
Maksudnya dah spesifik tu. Daripada pendapatannya sebagai seorang kerani 3,600 sebulan. Boleh tak dia simpan 500? Kalau gaji dia 3,600? Boleh. Okey. Jadi M spesifik. So dia nak beli komputer, dia nak membeli komputer riba baru second untuk tadi cakap hadiah kot. Inggeris cakap. Tak malu cakap untuk hadiah tengok semua ya Allah baiknya. Hadiah di laptop. Dia bagi hadiah dia anak kopi je. Anak ada tak bagi tu yang bayar jual tuition tu bagi tu. Tak cukup tu. Dengan menyimpan RM 500. Dia tak tepat ni sebenarnya ni. Dia membeli komputer riba baru berharga. Tambah berharga berapa harga tu? 3,000 untuk hadiah. Untuk hadiah anaknya tak payah ni. Dia membeli komputer riba baru berharga RM3,000 untuk hadiah hari jadi anak lakinya dengan menyimpan RM500 sebulan. Okey, korang sebenarnya tak payahlah ikut ayat ni. Korang buat ayat yang mudah untuk dipahami. Yang penting kena ada harga barang tu dengan berapa banyak disimpan. Okey, jelas? Okey, yang kedua M. M tu apa dia? Boleh diukur. So, maksudnya boleh diukur sebab dia menyimpan RM500 setiap bulan ataupun sebulan selama 6 bulan. Okay. Attainable. Attainable tu maksudnya boleh dicapai. Boleh capai tak? Boleh. Boleh menyimpan RM500 daripada pendapatannya. Okay, next. Realistik. Adakah punya matlamat tu realistik? Ya. Okey, kita tengok realistik atau tidak. RM500 itu 500 perkan dengan 3,000 gaji dia. Gaji dia 3,600. Berapa persen? Oh, berapa? Dah lah, 100. 13,89 kan? Daripada gaji dia kan, betul tak? Daripada pendapatan. Dah daripada 10%. Okey. So kita boleh katakan dia realistik. Kalau dia macam 50% tak realistik lah. Dia 50% pada gaji. Macam tu tadi lah. Kita kan 50% lebih. Tak realistik. Dah memang sekira-kira kita orang boleh kita berdua itu je. Maksudnya masa kita berdua tak pergi cuti, tak tu, tak ni, semua dekat lah. Memang sangat dekat. Ada besar. So, sebab tu pilih anak-anak selahir kat Kerjaya. Kerjaya. Itulah sebenarnya. Dan macam anak tu tapi Kerjaya murah. Ya, anak tu yang last okey tu mungkin bayar. Sebab pilih doktor, waktu start, kalau kau pergi ke PJ semua tu lagi mahal lah. Siapa kat sini? Yang lahir dekat dan kita suara. Kita boleh beritahu kos sebenarnya berapa korang baik korang. Ini tak nak aku takut. Itu lah dia mesti kan. Okey. Adakah tempoh masa 6 bulan tu cukup? 6 bulan cukup. Untuk simpan 3,000. Untuk
Untuk cukup untuk menyimpan RM 3,000 dengan simpanan. Korang tak payah ikut ayat sini lah, tukar ikut tu. Tapi point dia ada dengan simpanan RM 500. Inilah yang kita nak. Okay, kau tak saling pun ada, dia ada dekat komisi skema. Tu tak suka sama tak ayat dia. Skema dah hilang. Jadi tak payah saling, kau ikut skema, baca skema. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Sama. Lebih kurang kan? Sama kan? Tak payah saling. Sama je. Okay, settle. Okay, sekarang kita tengok Encik Hasan. Dia ingin mengumpul RM 7,000 untuk membeli sebuah motosikal. 7,000 sekarang LC kot. LC B2. Second. Mana dapat waktu tu pula beli ribu baru. Okey. Untuk membeli sebuah motosikal untuk kegunaan hariannya dalam masa 7 bulan. Macam itulah, saya tengah kumpul duit nak beli motor 250 cc. Man atau extension. Boleh nak extension. Tapi extension mahal 230 cc. Tak. Sebab itu mahal lah. Tapi dua-dua sama. X-Max dengan LEJ tu orang cakap sofa bergerak. Sedap bawa. Bila umur dah berumur, ada motor yang sesuai lah bawa. Ini dengan jalan Islam yang cantik. Ada kegunaan dia sebab saya nak pergi Kelang, kadang-kadang Kelang tu tak boleh. Okey, okey. So kegunaan hariannya dalam masa 7 bulan. Kalau 7,000 ni kalau tak rasa motor macam skuter Avantis, Vario, itu lah. Tak tahu skuter tu. Avantis, Vario, Honda Vario, Avantis, Yamaha. Sama best tu, sama best. Okey. Dia bercadang untuk mengumpul wang berjumlah RM 1,000 sebulan dia simpan. Daripada pendapatan dia bulanan ni 5,000. Logiklah. Okey. Okey, tengok. Tak payahlah saya baca je lah, sebab ada kat komputer tu kan. Okey, S tu maksudnya dia spesifik. Adakah dia punya penerangan tu spesifik? Ya. Dia menyimpan RM tak payah kau boleh cek kat kuis skema. Dia menyimpan RM 7,000 untuk membeli motosikal untuk kegunaan harian. Okay. So M tu boleh diukur. Adakah dia punya matlamat tu boleh diukur? Boleh. Dia menyimpan RM 1,000 setiap bulan selama 7 bulan untuk mencapai matlamat dia. Dia simpan 1,000 selama 7 bulan. Dapat tak 7,000? Dapat. Okey, attainable. Attainable tu boleh dicapai. Boleh capai atau tidak? Boleh. Dengan syarat kita simpan 1,000. Realistik. Adakah matlamat dia tu realistik? Realistik. RM 1,000. Berapa persen tu disimpan? 20%. Dalam jawapan tu ditulis masih realistik. Kenapa? Sebab 1,000 tu masih dalam pendapatan dia. Okey, dalam pendapatan dia. Kalau macam bawah 10% kalau pendapatan dia tu kira realistik. Dia tak boleh daripada faham tak? Dia tak ada syarat. Sebenarnya dalam gaji pun boleh. Tapi kalau tak logik lah kalau dia gaji simpan beri. Dia makan apa?
Kalau jawapan kalau kata lipstick dia accept tak lah. Ha? Kalau tulis Tidak lipstick. Kau malah kalau dia kata 5,000 simpan 5,000, logik. Tak logik kan? Dia makan apa? Puasa hari-hari. Kalau tu buka puasa mengapa? Di rumah. Di masjid. 5 bulan dah. Habis takkan hari masjid bagi makan. Kalau puasa je. Salah dia hari ni makan tu. Nak puasa je. Saya tahu lah. Saya dulu ayat itu hari-hari saya buka puasa dekat masjid. Masjid. Tujuannya nak jimat diri. Bukan ibadah. Niat yang tak betul. Pergi makan, buka puasa, solat maghrib tu balik. Pergi pun tarawih. Sudah, dia ni. Tak, saya tak cerita benda tu. Memang suka. Okey. Ya, macam mana? Sebab yang penting saya dah pergi buat puasa, ada lebih makanan tu, saya dapat simpan untuk sahur. Jadi tak bazir kan? Cuma saya tak pergi tarawih lah. Sebab tu sunat. Yang wajib ni jangan bazir. Okey, jangan buat hukum diri ya, jangan hukum diri. Okey, A tu realistik, so 20%. C tu tempoh masa 7 bulan tu cukup tak untuk simpan duit? Cukup. Okey, next. Kita surat seterusnya. 136. Okey, soalan seterusnya ni, dia suruh hitung aliran tunai yang berikut. Kemudian nyatakan sama ada setiap aliran tunai tersebut adalah positif ataupun negatif dan berikan satu kesan aliran tunai tersebut. Okey, itu macam contoh. Okey, pendapatan dia pendapatan aktif dia 1,800, pendapatan pasif dia 420. Okey, cuba kau tambah, tulis kat tepi dia. Jadi 2,220, tulis kat tepi dia. Kat tepi ni. Tepi dia, tulislah 2,220. Okey. Dia punya pembelanjaan tetap. Okey, pembelanjaan tetap. Kalau korang ada rumah, tulislah kat mana-mana ruang kat tepi ni 2,220 kan, tepi. Okey. Okey. Dia macam ni duduk kan. Okey, pembelanjaan tetap ni macam bil api, bil elektrik, bil air, tetaplah sebab memang ada elektrik dan melainkan kalau sebulan tu korang tak on elektrik. Ataupun tak mandi. Dia masak pakai kayu bakar. Arang. Tak nak nasi. Masak air kan, pakai. Ada. Saya tak tahu kan. Mungkin ada. Mungkin. Okey. Dah, contoh yang ada tu yang viral tu si budak Amir tu. Bukan Amir ni, ada dah dia nyanyi lagu tu orang cakap. Tak viral. Macam chat ni dah. Bukan Amir ni. Amir orang asli. Budak tu. Mak bapak dia tak pernah keluar ke bandar. So kau ingat kat rumah dia dah ada dapur gas. Tak pernah keluar ke bandar. Jadi kau rasa kat rumah dia ada dapur gas? Tak ada lah. Betul. Kau nak pakai telefon. Pakai kayu bakar untuk masak. Tak ada. Banyak kawan asli ni, bagi sekolah ni, dia orang bukan beli tau. Dia orang memang dapat sini. Beli. Sekolah free. Boleh lah kau cek yang tempat orang asli. Cari banyak je kat dalam hutan kat Perak tu banyak. Lepas tu kau duduk kat rumah yang dibuat pada buluh. Ada rumah batu, ada rumah buluh. Tapi ada ramai berjaya dia orang. Ahli Parlimen Cameron Highland adalah orang asli. Ahli Parlimen Cameron Highland. Datuk Hamid. Okey. Ada ahli Parlimen. So jangan pandang rendah lah. Dia orang sendiri. Okey, so total pendapatan. Okey.
So kita tengok macam mana nak buat soalan ni. Okey, kalau kau tengok macam mana dia kira tu, kau kira jumlah pendapatan tambah dapat 2,220, lepas tu dia punya pembelanjaan tu 1,560 kan bawah tu kan. So cash flow tu korang kena tolak pendapatan, tolakkan dengan pembelanjaan, korang dapat 660, betul? So aliran tunai dia adalah positif. So kesan aliran tunai masih mempunyai pendapatan lebihan untuk membuat pelaburan. Okay, jangan tulis masih ada lebihan kewangan untuk membeli kereta Honda. Jangan tulis itu. Okay. Okey, jom tengok soalan. So jumlah pendapatan 5,000. So jumlah pendapatan dia 3,000 RM, KRM 3,800 tambahkan dengan M 1,000. Dalam Excel tunjuk tau, jangan kena 5,000 terus. Okey, lepas tu jumlah pembelanjaan. Okey, so belanja apa? 3,600 tambah RM1,720. So berapa? 5,320. RM5,320. Jadi cash flow aliran tunai. RM5,000 tolakkan dengan RM5,320. Negatif RM320. Jadi penerangan dia aliran tunai bernilai negatif. So, dari ini pun banyak lagi. Tesla. Ini dua. So kesan dia mengalami defisit. Defisit ni hutang. Defisit pendapatan. Dia hutang dengan dia sini. Dan terpaksa menanggung. Bukan, korang dia ayat tak sesuai. Beban kewangan. Kau buat ayat derita memang betul tapi tak sesuai. Sebenarnya kau nak buat ayat derita tu boleh, tapi guna ayat yang sesuai. Tak, guna ayat yang sesuai. Okey? Kau nak cakap dia bodoh, contoh bodoh. Tapi tukar ayat, contoh dia kurang bijak dalam kewangan, contoh. Kan? Memang ayat lebih sesuai adalah bodoh. Tapi jangan guna contoh, nanti pemeriksa tu terasa pula. Kok dia yang negatif? Kau pergi cakap contoh. Dia punya gaji. Pasal tak nak baca. Boleh jadilah. Satu kena guna ayat yang sesuai. Ini yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Aliran tunai negatif. Kebanyakan orang-orang kat luar tu banyak. Ini yang tunai negatif. Jadi sebenarnya kebanyakan boleh cakap semua korang ni, parent korang ada aliran tunai positif lah, sebab tu korang boleh susun. Faham? Ada budak perempuan parent dia terpaksa kurangkan subjek. Sesuspek ni lah aliran tunai.
Sebab mungkin parent dia kerja bahagian sale kan. Lepas PKP sale dah drop. Bila sale dah drop, susah nak catch up. Dia ada kerja-kerja yang tertentu ni, sale akan drop. Nah, bila sale akan drop, korang susah nak catch up balik kerja bahagian sale. Sebab tu bila korang mempunyai sale yang power masuk, masa tu korang kena simpan. Okay? Bukan belanja. Okay? Contoh si ayah ada banyak lembu. Okay? Lembu cukup macam masa raya haji, pak jual semua. Aku tak ada lembu lah. Memang kau lembu lah. So, mestilah dia ada breeding. Breeding tu dia beranak kan. Ada anak lembu dia. So, tu akan jadi. Tapi janganlah kau, dia tengah menyusu, kau pergi jual mak dia. Kau pergi jual mak dia, masa ni tuan lembu tu bapak ayam lah. Kalau dia jual yang lembu betina, tu yang pemilik lembu tu bapak ayam lah. Tak lah. Politikal Bapak Aziz pada tu pula. Maksudnya korang kena faham yang dia, contoh kalau Bapak Aziz ni dia ada lembu kambing. So dia akan jual lembu yang cukup matangnya lah. Okay, cukup matangnya. Kita nampak macam benda tu senang, tapi bukan senang. Melainkan kalau ada ladang yang luas, dia jadi senang lah. Sebab kau tak susah nak makan dia. Kau biar dia makan rumput pun boleh. Tapi memanglah, kau ni makan rumput, kau kering lah. Dia perlu kat supplement. Kau bagi dia pizza ke kali ni. Kan dia bagi macam makan apa lah. Kan dia makan ayam. Dedak. Dia pun makan dedak. Kalau manusia dedak dah macam rasuah. Tak, tu macam suplemen dia. Satu lah keluar. Sadar. Kan? Ni keluar. Kan? Tak. Kalau kau tengok lembu kurus, kau nak beli untuk korban. Kan bajet kau tak cukup. So kita panggil dia lembu bajet. Tak tolak juga. Ada tu lembu bajet. Ada. Lembu ramah. Dia dah sampai dia punya kandang bapak dia tengah pergi. Pada dulu lagi kita beri harga murah ni daripada lembu juga. Kita ni tak membaca ini. Okey. So, Encik Amirul menerima pendapatan aktif sebanyak 4,000 dan pendapatan pasif sebanyak 800. Jadi total 4,800. Okey. Pembelanjaan tetap dan pembelanjaan tidak tetap masing-masing 2,400 dengan 590. Okey. Hitung aliran tunai Encik Amirul, jelaskan jawapan anda. Okey. So 4,000 tambah 800 tolak 2,400 tolak 590. So dia dapat 1,810 positif tu. Okey, bermakna aliran tunai positif adalah baik kerana Encik Amirul mempunyai pendapatan lebihan selepas menolak pembelanjaan tetap dan pembelanjaan tidak tetap. Ini membantunya membuat pelaporan. Okey. Samalah dalam kita tak tahu kan kita ni sebagai orang Islam kadang-kadang ni kita nak buat korban kan. Kita boleh simpan sikit-sikit. Macam itulah caranya. Tahu sekali ke kan. Contoh kalau 800 dah lembu, 800 dah berapa? 800. Maksudnya mungkin dia simpan RM70 sebulan. Supaya nanti tahun tu dia boleh buat korban. Okey. Jika Encik Amirul tidak menerima sebarang pendapatan pasif, maksudnya 800 sebulan tu dia tak dapat.
Ni macam yang cerita OT tadi lah. OT tadi lah. Contohlah, Encik Amirul ni dia kerja pagi. Malam dia jual burger. Gaji dia 4,000. Lepas pukul 5, dia buka store burger pukul 8 malam. Sampai pukul 12 malam. Besok dia kerja. So, ni KP. Tak boleh niaga burger. Jadi 800 tu dah. Okey. So, tidak menerima sebarang pertawatan pasif dan jumlah pendapatannya meningkat. Okey. Tapi dia tak dapat pendapatan okey. Encik Amirul tidak mendapat sebarang pendapatan pasif dan jumlah pembelanjaannya meningkat 40%. Jelaskan kesan terhadap. Yelah, contoh macam cerita tadi. Dia ada gaji, lepas tu sebab PKP dia tak dapat naik kerja. Dah semua anak-anak dia duduk rumah. Dia tak pergi sekolah. Asyik makan. Kau masa tu roti galinya habis je. Susah nak cari roti galinya sebab sudah orang pun duduk rumah je. Kan? Lagi langsung Macam saya tak ada dengar tak. Recording tu simpan lagi dulu. Sambil makan. Kau ingat tutup video tak dengar suara. Masing-masing tak minum. Kau ingat saya tak. Kau punya trik kan saya tanya soalan. Waktu tu saya dengar lah tengah makan. Nyak. Bayangkan waktu tu kau semua duduk rumah. Kau makan kan? Jadi perbelanjaan meningkat. Tak keluar rumah tak boleh kan? Okay, so jumlah pendapatan dengan jumlah perbelanjaan. Gaji dia tinggal 4,000. Pembelanjaannya meningkat 140%. Darabkan dengan pembelanjaan tadi. Iaitu pembelanjaannya tadi 2,400 dengan 590. So darab jadi jumlah pembelanjaannya jadi 4,186 ringgit. Bila tolak jadi negatif 186 ringgit. Bayangkan 3 bulan tu dia punya pendapatan itu jadi negatif. Jadi terpaksalah jual motor dulu. Kenapa tak nampak? Tadi saya cakap 40. Kemudian dia memang 100. Kenapa dia 140? Total. Yes, total adalah 100%. Yang sebenar, yang asal adalah 100%. Bila dikatakan menaik, jadi 140%. Tentu gaji asal 4,000 kan. So 4,000 tu mewakili 100%. Katalah gaji dia naik 20%. Jadi kau buat 120% perkan dengan 100 darab 4,000. So kau dapat berapa naikkan gaji dia? Yes, ganjang pokok. Ganjang. Lu jumpa lagi, tak bos. Okey. So apa berlaku pada Encik apa ni? Amirul ni? Ada yang kenal lagi sebanyak RM180 akan membakar Encik Amirul dan boleh menyebabkan dia menggunakan kemudahan kad kredit untuk menangani masalah kewangan. Boleh tak korang menjawab kat sini? Dan boleh menyebabkan dia menggunakan kemudahan ahlo, CT, boleh? Dia maksudnya nak cerita dia meminjam untuk menangani masalah kewangan. Betul tak? Tak semestinya guna kad kredit. Kalau dia tak ada kad kredit. CT tu apa? CT Alung ni Cina. Dia pakai kain sikit. Macam jadi dia slow sikit lah. Macam kalau Alung kan dia garang sikit lah. Tapi saya ingat dulu parents memang pernah buat dengan pinjam dengan CT. Memang pernah. Sebab ada masalah kewangan kan. Ingat. Tapi saya telah ya. Kau pun buat lah. Kau boleh CT. Jadi korang ada bagi duit pinjam kawan-kawan punya duit. So korang kira kerja ni nak macam kerja apa? Kritikan tu.
So, siti baik sikit. Tak ada. Siti dia buang kat dia rasa tak. Kalau ni kau tengok sekarang dah hitam. Hitam. Ni tak pagi. Kalau nampak kan? Tak. Bab ni belajar dia pun tahu lebih. Siti dengan Along kan? Mana tak pernah tahu. Tapi memang ya. Along ni bahaya sikit. Contoh, saya cakap tu kan, contoh adik saya. Adik saya sebab ada sebelum kita pasal KB kan. Adik saya dia sangkut tak habis sebab yang fotografi. Saya cakap fotografi ni mahal kan, tapi dia punya nak juga kan. Masa dia mula ambil kursus fotografi, saya mula berusaha nak tanggung belajar. Itu arwah mak saya meninggal pula. Okay. So, ni tak habis tak belajar. So, sampai ke hari ni dia belum ada sikit. Jadi bila tu kita dah nasihat, dia contoh-contoh nasihat dia tak nak dengar. Dia last kali bulan lepas dia pinjam Alung. Masa balik rumah dia lah, Alung gantung notis lah. Tapi saya tak balik rumah situ lah, tak ada siapa duduk rumah situ lah. So, biasa balik kampung di hotel dia. So memang itulah Alung. Lepas tu maksudnya saya nak tekan kat adik saya masa tu, penting ilmu supaya korang dapat luruskan hidup dengan baik. Tapi dia tak dengar. Saya bukan buang dia sebiar pengenalan. Itu dia susah nanti pula. Saya tu. Dah ada orang cakap kena tolong adik-adik dulu. Tapi macam tu adik-adik. Adik-adik dia kena merasa. Kita dah block lah. Tak ada. Ada cara lah. Dia tak boleh. Alung tu dia tak boleh sebab kita memang dia akan kacau kat kita. Tapi dia lebih kepada ibu apa ni. Dia kacau ni. Betul, saya rasa dia punya pinjam tu dia nak beli motor. Saya dapat cek lah sebab saya pun dah macam saya memang ada saya mengaku lah saya ada masalah sikit dengan adik tu sebab dia tak nak dengar kan. Tak dengar cakap. Lepas tu boros pula. Baru boros pula, lepas tu dia tahu kita ada duit, kasi nak duit dia, tak boleh ya. Kan saya cakap jadi dia kena ikut. Jadi saya tak akan tolong lah kalau orang macam tu. Nanti tolong dia akan buat lagi. Dia akan buat lagi. Ya, macam sampai mak sekarang saya telefon dia tolong lah ni. Tak akan tolong. Sebab dia dah sedang nasihat, dia tak nak dengar. So, awak dia respect. Kalau saya tolong, dia akan buat lagi macam ni. Lepas tu kena hati-hati sikit dengan orang yang pinjam duit ni. Sebab once orang punya duit, dia akan buat lagi. Kau pinjam lagi. Sampai satu tahap, dia pinjam yang tak bayar. Tapi saya dengan teacher, okey lah cakap hari ni. Tapi memang, lepas tu saya cerita tadi yang dua orang budak tadi tu. Dengan teacher layan, baik, semua. Okey, itu cara yang tak baik lah. Okay. Sebab tu bila korang nak apa-apa, baik korang berterang dengan parent korang. Contoh korang nak musuh ke apa, teranglah. Tapi kalau parent cakap tak mampu, okey, fine, dah lah habis. Kita dah tahu kan, semua tak mampu. So benda tu, benda yang korang patut berterang dengan parent korang. Apa yang korang nak. Dan kalau korang tak bagi, it's okay lah. Saya dulu keluarga saya bukan senang. Kena naik bas di sekolah, kadang bayar yuran bas tu lambat. Jadi, tahulah. Maksudnya tahulah kepayahan tu. Tak tahu. Bila saya dah belajar, termasuk saya semua. So, kelankuangan tu saya buat. Takkan saja ikut macam mana. Apa, kekurangan yang dulu. Maksudnya, kekurangan yang parent kita buat dulu, kita kena perbaiki dia jadi lebih baik. Okay. Mungkin pada waktu itu, itulah lebih baik untuk diorang. Tapi kita kena jadi lebih baik lah. Tapi untuk jadi lebih baik, mestilah korang mesti ada pekerjaan yang lebih baik daripada parent korang. Okay. Dekat tempat tuition ni, of course lah, matlamat saya dengan teacher ialah nak pastikan korang ni, bila korang dah belajar, yang pertama, korang punya tahap pelajaran lebih baik daripada parent korang. Itu satu. Banyak dah sebenarnya anak murid parent, dia dah mutasi parent dia. Sama. Yang kedua ialah pekerjaan.
Cuba tanya parent korang lah. Tanyalah parent korang kan. Dia cakap nanti ayah nak call jadi ni. Tak, mesti dia nak lebih baik. Of course dia nak korang jadi lebih baik. Walaupun nanti korang perempuan, nanti kahwin jadi suri rumah pun mesti dah jadi suri rumah yang okay. So, kita tengok Puan Zawani. Zawani tadi. Saya rasa dah salah sebut Zawawi. Ada ke kawan Zawawi? Kau ambil cakap Puan pula kat dia juga. Okey. Menerima pendapatan aktif sebanyak RM 3,500 kan? So, jumlah pendapatan. Okey, senang buat satu-satu. Jumlah pendapatan dia berapa? RM 3,500 tambah dengan RM 300. So, dia punya pendapatan RM 3,800. Okey, pendapatan. So, jumlah pembelanjaan. Perbelanjaan. Okey, betul BN. Tinggal pun boleh. Apa belanja? 2,000 campur 800. So, dia belanja 2,800. Okey. Jadi aliran tunai dia tunai RM 3,800 tolakkan dengan RM 2,800. So, dia ada 1,000. Bermaksud aliran tunai dia positif. Aliran tunai dia positif. Jadi, dia mempunyai lebihan kewangan ataupun pendapatan kewangan untuk membuat apa? Pelaburan. Aku kan yang tulis untuk membeli motor. Membuat pelaburan. Tak apa, dia kena jawapan tu kena munafik sikit. Motor dah tutup dah. Masuk boleh, beli jangan. Masuk. Tapi tak pergi pun. Alah, macam saya masuk kita jual babi juga. Kan sebenarnya tengok kan. Mesti kita jual babi buat kajian. Masuk boleh. Tapi saya siap ni. Tak goreng buat kajian. Okay. Tak pernah terasa sikit pun tak pernah. Tapi saya tahu dah tekstur dia kan. Lembut kan saya cakap lembut. Lembut daging babi. Daging babi ni lembut pada daging ayam. Betul. Sekejap disentuh. Tak tahulah rasanya macam mana. Logik ni kan lembut. Mestilah. Kan, tapi itulah. Bau babi memang. Tu sebenarnya kajian bukan tu. Sebenarnya kajian lain. Kajian tu lain. Tak kena guna mikroskop. Aku jatuh. Tadi takut jumpa seru. Tadi kena. Tidak ikut. Mantap. Mesti tak boleh selamat kat dalam kat tempat syuting atau kat rumah. Mesti kena tangkap. Lepas tu saya pergi lepas kat jalan dekat ada lah kat pesawit tu, kat Taman Satria tu ujung. Kau buat apa? Kau fikir tu. Oh, nak tangkap lah. Bentuk mati terus.
Lembut betul dia punya kulit. Saya ada pakai itu perangkap mekanikal. Memang senang lah. Okey. Jika Puan Zawani tidak menerima sebarang, okey, dia tak ada pula pendapatan spesifik. So, pendapatan dia, jumlah pendapatan dia sekarang tinggal 3,000 je. 3,000 senang. 3,000 senang tinggal. Lepas tu, perbelanjaan ni meningkat 20%. Jumlah perbelanjaan. Letaklah. So 120% per 100 darabkan dengan 2,800. So dapat berapa ni? Ha? Ya, dari 3,360. Okey, jadi aliran tunai nasib baik. So RM 3,500 tolakkan dengan RM 3,360. So RM 140 masih positif. So aliran tunai dia positif. Aliran tunai dia positif. Tetapi dia perlu berhati-hati. Semua dia cakap pasal duit semua tak jadi mengantuk. Pantang dengan duit. Sebab itulah daripada sekarang ni korang pun perlu menyimpan. Janganlah pergi sekolah, mak bapak bagi RM10 habis seminggu. Siapa sini dah ada akaun tabung haji? Saya tak tahu. Kena tanya parent korang. Ada bagus tak? Korang boleh simpan sendiri. Kalau dah tahu nombor akaun, boleh pergi sini simpan sendiri. Sampai akaun parent korang. Pakai? Online sekarang senang. Dulu tabung haji kena pergi bank. Sekarang kan transfer je. SB pun transfer je. Dulu tak boleh. SB kena pergi pihak pos. Batur lebih panjang. Jangan senang. Okey, jom tengok Xiaomi. Xiaomi kan tak Xiaomi. Xiaomi menerima pendapatan sebanyak 2,750 pendapatan. Makin pendek pendapatan dia. So, RM 2,750. Lepas tu dia dapat allowance RM 450. So total pendapatan dia RM. Berapa pendapatan dia total?
3,200. Okey. So perbelanjaan. Okey, belanja pula. Oh, dapat lagi ada lagi. Nak tu apa benda? Mesej. So jadi 3,800. Kan? Okey. So perbelanjaan. So berapa dia belanja? 1,400 tambahkan dengan 720. Jadi belanja dia berapa? 2,120. Okay. So aliran tunai. Okay. RM 3,800 tolakkan dengan RM 2,120 sama dengan, so dia punya aliran tunai dia ada balance 1,680 kan? Jadi aliran tunai positif. Kau boleh buatlah. Siumei boleh buat pelaburan. Siumei dia ada simpanan kecil kecemasan. Tidak, yang pun tidak. Dia mempunyai simpanan adalah dilihat ruangan untuk simpanan kecemasan. Boleh tak? Kalau kau tulis Siumei mempunyai dan kewangan untuk pergi berlibur ke karaoke pada bulan itu. Janganlah negatif sangat kot. Dia buat tu pula. Kalau nombor dia tak naik, tak naik. Nombor ekor. Ada 3 kan, dah macai, magnum dengan sport toto. Itulah dia lah, nombor ekor. Dah macai yang kuning, magnum warna apa tak? Tak, ini tak. Lepas tu sport toto merah. Tapi dekat dalam tu yang sebelah. Apa tu lah tu? Tiga Dia tak baik je. Tak cukup dia pergi cucuk. Tiga. Sebab tu situ jam, pukul 5 jam. Pukul 5 je jam. Ya, nombor keluar. Dia beli bila sebelum pukul 5. Nombor 5 tu, waktu ofis tutup, nombor keluar. Oh, nanti nombor. Betul, tengok sini. Betul lah. Bosa lah, sama kita bawa lori arak lah. Kita bawa lori arak. Lori kami sama je lah. Sebab dia jatuh musbahat. Jatuh hukum musbahat. Sebab sumber gaji dia pun daripada sumber yang tak betul lah kan. Melainkan untuk kau bawa lori tu, orang owner lori tu tak beritahu apa yang kau bawa. Tak boleh lah, tak apa lah. Tak tahu kan. Tapi lepas tu baru kau tahu. Apa kau tanya start lah. Tanya Salsa. Exercise, kan tak sampai dipanggil exercise. Apa kamu dia? Sebab kami exercise. Dia masuk kami. Nah, dia masuk asrama. So dia bekas ustaz lah. Dia bekas ustaz lah. Bekas ustaz dia buat apa lah. Ya, dia jadi budak santai dia panggil ustaz. Kau jadi bekas ustaz. Tak boleh ustaz tadi, tak boleh ustaz tadi. Bekas dia. Bekas, tak boleh tadi. Bekas tu kata apa weh? Kau ni L2 apa tak macam-macam ni?
Adrian. Okey, pendapatan berkurang ke tidak ni? Semua. Decrease, dikurang 2,000, 200. Okay. Kurang 200 maksudnya pendapatan asal dia 3,800. Tolakkan dengan RN 200. So tinggal RN 3,600. Okey, perbelanjaan. So bertambah pula perbelanjaan asalnya RN 2120 tambahkan dengan RN 330. So belanja dia berapa? 2450. Jadi aliran tunai masih lagi positif. RN 3,600 tolak 2450. So berapa? So dia ada balance 1,150. Jadi aliran tunai dia positif. Kau boleh dah bagilah apa pelaburan ke dana mata ke. Okay. Biasa jawapan tu pelaburan tu biasalah. Itulah daripada penebitan kewangan tu, main saham ke pada mana